Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami yakin dan percaya. Ketika kami diciptakan hadir di dalam dunia ini ada maksud Tuhan yang indah bagi setiap kami. Ketika kami diselamatkan oleh Engkau, ada rencana dan rancangan yang mulia yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan ketika kami sudah diselamatkan, ada hal-hal yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami untuk kami melakukannya. Kami yakin dan percaya Bapa, semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Bapa, tolong kami supaya kami taat dan setia, mengerti kehendak-Mu, rancangan-Mu, dan kebenaran firman-Mu. Kedua hamba-Mu sudah siap menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa daripada Allah Roh Kudus, sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Tuhan, terima kasih. Dengarkan doa kami yang kami sampaikan demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. 大家请坐。 Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita Efesus 2 ayat 1 sampai 10. 让我们一起翻开以弗所书第2章第1到第10节。 Efesus 2 ayat 1 sampai 10. 以弗所书第2章第1到第10节。 Ya, pagi tadi kita sudah sama-sama merenungkan satu tema bahwa tujuan daripada Allah menebus kita itu adalah hal yang penting untuk kita ketahui. 刚才早上我们已经一起思考，就是上帝救赎我们是一件很重要、值得我们思考的事情。 Yaitu kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. 我们得救乃为行善。 Jadi ini merupakan puncak daripada firman Tuhan yang akan kita renungkan pada sore hari ini. 这就是我们今天下午所要听的这个神话语的顶峰。 Tadi pagi kita sudah membahas dari ayat 1 sampai ayat ke-7. 刚才早上我们已经讨论第1节到第7节。 Sekarang kita akan membahas dari ayat 8 sampai ayat ke-10. 现在我们要继续看第8到第10节。 Namun karena ini sesuatu yang berhubungan, saya butuh untuk bagaimana mengulang poin-poin penting di dalam kebenaran ayat 1 sampai ayat ke-7. 那现在我要重复第1到第7节的真理。 Mari kita baca terlebih dahulu Efesus 2 ayat 1 sampai 10, kita baca bahasa Indonesia saja. 我们单用印尼文来读。 Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan yang kita renungkan ini adalah sebuah bagian firman Tuhan yang sangat-sangat indah dan sangat-sangat penting. 我们所读的这一段经文是非常好而且很重要的经文。 Sebelum kita memasuki di dalam ayat 8, 9 ke 10, saya akan mengulang dulu dari ayat 1 sampai 7.
请容许我重复第1到第7节的真理。 Ayat 1 sampai 3 berbicara kepada kita bahwa sesungguhnya dahulu kita sudah mati. 第1到第3节告诉我们，其实我们过去已经死了。 Mati yang dimaksud di sini adalah mati secara rohani. 我们这里所说的死是属灵的死， Masalahnya kita mati secara rohani, kita sendiri tidak menyadarinya. 问题是我们自己不晓得在属灵上已经死了。 Mengapa kita mati secara rohani? 为什么我们在灵性上死了呢？ Karena kita mengikuti jalan dunia ini. 因为我们随从世界的风俗， Karena kita mengikuti jalan daripada penguasa-penguasa di udara. 因为我们顺服了空中的掌权者， Dan secara alami kita sesungguhnya adalah anak-anak durhaka. 所以从本质上我们是可怒之子。 Sehingga tragedi demi tragedi kehidupan terjadi dalam kehidupan orang. 所以在我们的生活里面发生许多的悲剧。 Masalahnya adalah tragedi-tragedi yang begitu besar dan begitu banyak itu tidak disadari oleh manusia. 问题是我们并不察觉到所发生的这些悲剧， Sama seperti seseorang yang sudah mati, dia tidak merasakan apa-apa. 就好像一个已经死了的人，他什么都感觉不到了。 Orang yang mati secara rohani, 在灵性上死 ketika 的 dia 人， sudah jatuh ke dalam dosa, dia tidak sadar itu dosa. 当他堕落犯罪的时候，他不晓得那是罪。 Bukankah ini sesuatu yang tragis? 这岂不是一件悲剧吗？ Ayat keempat dan 7 memberitahu kepada 第 kita. 第4到第7节告诉我们， Ketika sekalipun ada tragedi yang begitu besar di dalam kehidupan manusia, 虽然在我们人类生活里面有很大的悲剧， tetapi Allah kaya rahmatnya. 但是上帝满有慈悲怜悯， Kasihnya begitu besar bagi manusia. 他的爱是何等的大， Menghidupkan kita di dalam Kristus. 使我们在耶稣基督里活过来。 Bukan hanya kita diselamatkan, 我们不只是被拯救， bahkan mendudukkan kita di dalam kerajaan 他 surga. 而且让我们在天上与他同坐。 Inilah yang selalu saya katakan matematika daripada firman Tuhan sungguh indah. 这就是我常说的，这个真理的这个数学是很美的。 Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, 当人犯罪， dia bukan hanya menghapus dosa manusia, 他不只赎清人的罪， tetapi juga memberikan keselamatan bagi kita untuk duduk di dalam kerajaan surga. 他还给我们救恩，让我们同坐在天 Kita 堂里 yang 面。 semula berdosa di posisi negatif. 我们犯罪是在这个负面的地 Kita 位， bukan hanya diampuni dosanya di titik nol, 我们就是被这个赎罪的时候是在零的这个部分。 tetapi ada hal positif yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu mendudukkan kita di dalam kerajaan surga. 但是神还给我们一个非常正面的事，就是让我们可以同坐在天堂里。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi 亲 Tuhan, 爱的弟兄姐妹， Allah kita luar biasa. 我们的上帝何等伟大， Kasihnya melampaui segala dosa 他的 manusia. 爱超过了人的罪， Kasihnya melampaui segala tragedi-tragedi kehidupan manusia yang berdosa. 他的爱超过了人类犯罪的悲剧。 Bapak, Ibu, Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， tadi pagi saya menyampaikan sebuah ilustrasi. 刚才早上我已经说了一个故事， Ada seseorang yang merasa beruntung sekali memiliki seorang rekan bisnis. 有一个人他觉得他有这样的一个生意伙伴，非常幸 Semula 运。 dia berpikir rekan bisnisnya ini begitu baik, membuat dia beruntung di dalam segala usaha dia. 他本来以为这位生意伙伴呢，给他很大的这个幸运。 Sampai suatu kali dia menyadari bahwa rekan bisnisnya berselingkuh dengan istrinya. 有一天，他发觉到原来这个伙伴呢，跟他的妻子通奸。 Semula dia berpikir dia ini beruntung. 他本来以为自己也非常幸运， Semula dia berpikir aku ini begitu diberkati. 他本来以为自己是何等蒙福， Tetapi ternyata dia sedang dihancurkan. 事实上他正在被摧毁。 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹， Ketika manusia sebelum hidup di dalam Kristus. 当一个人还没有活在基督 Ketika 里的 hidup 时 dalam 候， dunia dia berpikir semuanya baik-baik saja. 当他还觉得一切都很好的时候， Dia menganggap tanpa Kristus semuanya lancar, aman dan damai. 他以为没有基督，一切都能够顺顺利 Tetapi 利的。 sesungguhnya kebinasaan telah di depan mata. 但是其实这个灭亡就在他的眼前。 Tetapi oleh karena kasih Allah yang sungguh luar 但是 biasa, 因为上帝伟大的爱， menyelamatkan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya.
拯救了我们，而且提拔我们成为他的儿女。 Itulah dua kebenaran yang kita pelajari tadi pagi. 这就是我们刚才早上所学习的真理。 Sore hari ini kita akan belajar setelah kita diselamatkan. 今天下午我们要学的是，我们被救之后， Apa yang Allah inginkan dari kita? 上帝向我们所要的是什么？ Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， keselamatan daripada Allah bukan karena usaha manusia. 上帝给我们的这个救恩跟我们的行为没有关系。 Keselamatan daripada manusia sudah Tuhan berikan bagi kita sebelum dunia dijadikan. 上帝的救恩他已经给我们了，就是在这个创世之前已经给我们了。 Demikian juga bahwa pekerjaan baik yang Tuhan sediakan bagi kita sudah Tuhan sediakan bagi kita sebelum dunia dijadikan. 同样的，这个善行也是上帝在创世之前已经为我们预备好了的。 Inilah dua poin kebenaran pada sore hari. 这就是今天下午的2点真理。 Poin yang pertama, 第一点， keselamatan adalah anugerah, bukan usaha manusia. 拯救是神的恩典，不是人的努力。 Alkitab memberitahu kepada kita sangat jelas 圣 sekali. 经很清楚告诉我们， Sebab oleh anugerah kamu diselamatkan melalui iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri tetapi karunia Allah, bukan hasil usahamu, supaya tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri. 你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。 Bapak Ibu Saudara, keselamatan Tuhan berikan bagi kita bukan karena usaha kita. 弟兄姐妹，救恩是神给我们的，不是我们的努力。 Firman Tuhan memberitahu bagi kita supaya kita jangan menyombongkan diri. 神的话提醒，好叫我们不要自夸。 Apa yang dimaksud dengan anugerah? 什么是恩典呢？ Anugerah adalah pemberian cuma-cuma yang Tuhan berikan bagi kita, yang sesungguhnya kita tidak layak untuk menerimanya. 恩典是上帝白白赐给我们，原本不配得到的。 Itulah bahasa aslinya. 这就是原文的意 Untuk 思。 memberitahu engkau dan saya sesungguhnya tidak layak diselamatkan. 其实你和我本来不配被救的， Karena engkau dan saya adalah orang berdosa. 因为我们都是罪人。 Tetapi oleh karena kasih Allah yang luar biasa besar menyelamatkan kita. 但是因为神的爱我很伟大，所以他救了我们。 Kemudian kata iman di sana, 啊，在这里这个信心这个字， kita diselamatkan oleh iman. 我们因着信被救了。 Iman kita diperoleh bukan karena kita ini pinter. 我们之所以有信心，不是因为自己聪明。 Hari ini kita bisa beriman kepada Tuhan 今 Yesus 天我们能够相信主耶稣， bukan oleh karena sebuah usaha daripada manusia, 不是因为我们自己的努力， melainkan sekedar tangan kosong yang terbuka untuk menerima pemberian Allah. 我们是这个开启我们的双手来领受神的恩典。 Jadi hari ini kita bisa percaya Tuhan Yesus atau tidak bisa percaya Tuhan Yesus bukan oleh karena kita pinter. 我们今天能否相信耶稣，并不是因为我们聪明。 Kalau Tuhan tidak mengirim hambanya memberitakan firman Tuhan bagi engkau, engkau tidak akan mengerti firman Tuhan. 如果上帝没有差遣他的仆人传讲他的话，你就不明白他的话。 Kalau kamu mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus tidak bekerja di dalam hatimu, kamu tidak bisa beriman kepada Tuhan. 当你听到的时候，如果圣灵没有在你的心中运作，你根本不明白，也不能够接受。 Hari ini saya punya kesempatan mendengarkan firman 今 Tuhan. 天我们有机会听神的话， Ketika mendengarkan firman Tuhan, saya bisa beriman kepada Tuhan. 听神的话的时候，我能够相信， Itu semua semata-mata adalah pemberian 这 Tuhan. 一切是神给的恩典。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, 所以弟兄姐妹， hari ini Anda dan saya bisa beriman kepada Tuhan. 今天你和我之所以能够相信主， Alkitab memberitahu kepada kita ini pemberian daripada Tuhan. 圣经告诉我们，这是神白白给我们的。 Oleh sebab itu kita tidak boleh memegahkan diri 所以呢，我们不可以自夸， ataupun menyombongkan diri. 我们也不可以骄傲。 Ada seorang teolog terkenal bernama Augustinus. 有一个神学家奥古斯丁， Dia mengatakan Allah memberikan anugerah kepada manusia yang tidak layak dan bahkan kemampuan untuk percaya pun datang dari Allah. Jangan ada yang menyombongkan diri seolah-olah dialah yang memilih Tuhan. 他说：“神将恩典赐给不配的人，甚至连相信的能力也是从神而来。
不要有人自夸，好像是他自己选择了神。 Apa yang dikatakan teolog ini bukan tidak ada dukungan Alkitab. 这位神学家所说的有圣经根据的， Mungkin ada di antara kita mengatakan akulah yang memilih Tuhan, maka aku bisa percaya pada Tuhan. 可能有些人以为是我自己选择了上帝， Tapi Alkitab mengatakan bukan kita yang memilih Tuhan. 但是圣经告诉我们，不是我们选择了上帝， Alkitab memberitahu pada kita Tuhanlah yang memilih 是 kita. 上帝拣选了我们。 Oleh karena Tuhan yang memilih kita lah, maka kita bisa percaya kepada 我 Tuhan. 们之所以能够相信主，是因为神拣选了我们。 Demikian juga apa yang dikatakan sebagai teolog yang terkenal ini. 刚才这位出名的神学家所说的也是， Kemampuan kita untuk percaya pada Tuhan pun ini bukan oleh karena usaha kita. 我们相信神的那种能力，也是从神而来的。 Oleh sebab itu Rasul Paulus sangat tegas memberitahu kepada 所以 jemaat, 使徒保罗很强调， bukan hasil usahamu. 不是你自己的努力， Supaya tidak ada seorang pun yang menyombongkan 好 diri. 让没有一个人自夸。 Jika keselamatan dicampur usaha sekecil apapun manusia, kita bisa bangga. 如果我们得救是我们自己的努力有份在其中，我们就会骄傲。 Tetapi Injil menutup celah-celah itu sepenuhnya. 但是福音就把这样的可能性都取消了。 Oleh sebab itulah, inilah yang membedakan ajaran Kristen dengan ajaran di luar Kristen. 这就是我们基督教和其他的宗教不同之处。 Di luar agama Kristen mengatakan lakukanlah perbuatan baik, maka engkau akan hidup. 其他的宗教教导我们要行善，你就能够活。 Tetapi Injil firman Tuhan memberitahu pada 但是 kita, 福音告诉我们， hari ini kita hidup oleh karena pemberian Tuhan. 今天我们能够活着是神所给的。 Dan ketika Tuhan sudah memberikan kita hidup, kita harus melakukan perbuatan baik. 神既然已经给我们生命，我们就要行善。 Jadi Bapak Ibu Saudara bisa membedakan. 我们要分别这一点。 Agama di luar Kristen mengatakan perbuatan baik engkau hidup. 其他的宗教教导，如果你要活，就要行善。 Tetapi Alkitab memberitahu kepada kita, kita hidup oleh anugerah, maka kita harus melakukan perbuatan baik. 基督教告诉我们，我们之所以行善，是因为我们得着了生命。 Ada sepasang suami istri yang sudah lanjut usia. 有一对年老的夫妻， Dia punya beberapa orang anak yang bekerja di kota. 他有几个孩子都在这个郊外工作。 Pada suatu hari kedua orang tua ini begitu rindu sekali anak-anaknya pulang untuk membesuk mengunjungi mereka. 有一天呢，这两位老人家很希望孩子回来探望他们， Tetapi hari demi hari ditunggu anak-anak tidak pulang. 但是日复一日，孩子仍然不回家。 Bulan demi bulan ditunggu anak-anak juga tidak pulang. 月复一月，孩子还没有回来。 Tahun demi tahun berlalu, mereka anak-anak punya alasan yang sangat kuat tidak pulang mengunjungi orang tua mereka. 年复一年，他的孩子仍然有很好的理由没有回家。 Sampai suatu hari sang ayah menelepon salah seorang anaknya 有一天呢，爸爸就打电话给他的一个孩子， dan mengatakan ayahmu dan ibumu akan bercerai. 你的爸爸妈妈要离婚了。 Wah, ketika sang anak mendengar ayah dan mama mereka akan bercerai, 当孩子听到爸爸妈妈要离婚的时候， mereka begitu kalap. 他们很惊讶， Mereka menganggap ini sesuatu yang akan memalukan. 他们觉得这是何等羞耻的事情。 Anak-anak begitu panik waktu itu. 他的孩子很惊慌， Anak itu akhirnya menelepon saudara-saudaranya 然后他就打电话给其他的弟 dan 兄姐妹， mengatakan papa dan mama akan bercerai. 爸爸妈妈将离婚了。 Wah, saudara-saudara mendengar ini juga panik. 他的弟兄姐妹听的时候也是 Ini 非常 mana 惊慌 boleh? 怎么可以呢？ Ya, karena ini anak sudah jadi pengusaha besar. 因为他是一个大生意人。 Kalau papa mamanya bercerai, wajahnya mau taruh di mana? 如果他的爸爸妈妈离婚，他的脸要放在哪里？ Akhirnya mereka putuskan, mari kita pulang melihat dan membereskan masalah papa dan mama. 然后他们就决定回家处理爸爸妈妈的问题。 Nah, singkat cerita mereka pulang bersama-sama. 长话短说，他们就回家了。 Melihat di rumah, 回到家里 papa dan mama duduk berdua santai dan mesra. 看到爸爸妈妈
非常浪漫的坐在那边。 Lalu papa dan mama katakan, kami rindu kalian pulang. 爸爸妈妈就说：“我们只是很希望你们回来。” Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Kisah ini menunjukkan tentang kerinduan dan kasih daripada orang tua kepada anak-anaknya. 这故事告诉我们有关父母对孩子的一种想望， Tetapi memakai cara yang salah. 他们只是用了错的这个办 Sehingga 法， menciptakan sebuah kegelisahan dan ketakutan supaya anak-anak segera pulang. 导致他们的孩子感到不安，然后立刻回家， Supaya anak-anak bisa menyatakan kasih kepada papa 好 dan mama. 让他们的孩子能够向父母表示爱。 Bapak Ibu Saudara, orang tua di dalam dunia mungkin saja memakai cara demikian. 在这个世界上的父母可能会错用方法 Untuk memaksakan anak-anaknya menyatakan kasih kepada orang tua. 来这个催逼孩子回来爱他们。 Tetapi tidak dengan Tuhan kita. 上帝不会这样。 Next. PPT. Kalau kita perhatikan baik-baik. 如果我们注意的话， Ada perbedaan antara jalan dunia dengan jalan daripada Allah. 我们会看到这个世界的道路和上帝的道路是不一 Tuhan 样的。 rindu kita hidup dengannya. 上帝也要我们亲近他， Dia juga rindu kita menunaikan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan bagi kita. 他也希望我们可以去完成他为我们所预备的 Tapi 善功。 Tuhan tidak mau memakai cara tipu daya supaya engkau dan saya melakukan pekerjaan baiknya. 但是上帝绝对不会使用欺骗的这一种办法来叫我们去做。 Tetapi Tuhan menghendaki engkau dan saya melakukan pekerjaan baiknya. Oleh karena kamu mengerti, dia begitu mengasihi engkau dan saya. 上帝要我们因着明白他何等爱我们而愿意去行善。 Firman Tuhan memberitahu pada kita bahwa oleh karena anugerah kamu diselamatkan. 圣经告诉我们，我们得救是因着神的恩典。 Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita dan menyelamatkan kita. 上帝先爱我们，拯救了我们。 Oleh sebab itulah kita melakukan pekerjaan baik, meresponi kasih Tuhan. 因此，我们行善是在回应上帝的爱。 Kita melakukan pekerjaan Tuhan bukan seperti budak yang terpaksa bekerja. 我们做神的工，并不好像一个努力被勉强， Tetapi sebagai seorang anak yang sungguh-sungguh mengasihi orang tuanya. 我们是做一个真的爱父母的孩子一般。 Dan Tuhan tidak perlu memukul kita atau menakut-nakuti kita agar kita bisa melakukan pekerjaan baik yang dia sediakan bagi kita. 上帝也不用打我们，或者是恐吓我们，使我们去做他的善 Firman 功。 Tuhan memberitahu kepada kita sangat jelas sekali. 主的话很清楚告诉我们 Di dalam ketidakberdayaan kita daripada belenggu dosa. 我们因着无能为力，这个抵抗罪恶， Tuhan menyelamatkan kita. 上帝就救赎了我 Oleh 们。 karena kasih-Nya. 这是因为他的爱。 Dan ketika kita sudah diselamatkan. 我们被拯救之后， Tuhan juga menghendaki kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. 上帝也要我们去做那些他已经预备好了的善事。 Nah, ketika kita sudah mengerti hal ini, 当我们明白这一点， poin yang kedua, 第二点 lakukanlah. 要去做， Poin kedua. Lakukanlah sebagai anak yang mengasihi bapaknya. 要好像一个孩子爱父亲一般的那样去做， Bukan sebagai budak yang takut pada tuannya. 不是一个害怕主人的奴仆。 Ayat ke-10 memberitahu kepada 第 kita. 10节告诉我们， Kita ini buatan Allah. 我们原是他的工作， Diciptakan dalam Yesus 在 Kristus. 基督耶稣里造成 Untuk 的， melakukan pekerjaan 为了 baik 叫我们行善， yang dipersiapkan Allah 就是神所预备的， sebelumnya. 就是神早就预备了的， Supaya kita bisa hidup di dalamnya. 好让我们可以活在里 Bapak 面 Ibu。 Saudara, ayat firman Tuhan ini punya 5 kebenaran yang sangat penting. 这一节的经文含有5个非常重要的真 Engkau 理。 dan saya ini buatan Allah. 你和我是神的工作， Engkau dan saya adalah karya seni daripada Allah. 我们是上帝的艺术品。
Atau dengan kata lain, kita adalah mahakarya daripada 我 Allah. 们是上帝的杰作。 Engkau dan saya ada bukan sebuah kebetulan. 你和我存在不是偶然的， Allah sengaja memahat kita seperti alih yang membentuk batu menjadi patung yang indah. 上帝塑造我们如同雕刻家把石头雕琢成为美丽的雕像。 Dia ciptakan kita. 他创造我们， Dia menyelamatkan 他 kita. 拯救我们， Ini sesuatu hal yang indah. 这是一件美事， Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. 让我们成为新造的人。 Yaitu diciptakan dalam Yesus Kristus. 我们在耶稣基督里被新造， Kita disebut ciptaan baru 我们被称为新造， bukan memperbaiki. 不是修改， Tetapi ada natur yang baru. 我们拥有全新的本性， Hati yang baru. 全新的心， Roh yang baru. 全新的灵。 Itulah yang Allah lakukan di dalam kehidupan 这 kita. 就是上帝为我们做的， Di dalam Yesus Kristus. 在耶稣基督里做的。 Bapak, Ibu, Saudara dikasih 亲爱 Tuhan. 的弟兄姐妹 Kalau，kita perhatikan gambar ini baik-baik. 如果我们注意看这个图像， Bahwa kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus. 我们在基督里被创造， Setelah kita menjadi manusia baru. 使我们成为新造的人。 Kita dipercayakan untuk melakukan pekerjaan baik. 上帝也要我们去做善事， Pekerjaan ini bukan syarat kita diselamatkan. 这个善事不是我们得救的条件， Tetapi karena kita sudah diselamatkan, kita melakukan pekerjaan baik. 而是正是因为我们已经得救了，才有需要行善。 Next, Martin Luther mengatakan, 马丁路德这样说： iman saja yang menyelamatkan, tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah saja. 唯独信心使人得救，但使人得救的信心绝不会是单独的。 Kita diselamatkan benar hanya melalui iman. 是的，我们是因着信心被救， Tetapi kita yang sudah diselamatkan, 但是被救的人， kita bukan hanya berpikir selamat saja. 我们不仅仅得救而已， Tetapi kita harus menghasilkan pekerjaan-pekerjaan baik. 我们要产生那些善行。 Masalahnya pekerjaan baik itu apa? 问题是什么是善行呢？ Balik kembali ke atas. Pekerjaan baik yang dimaksud adalah apa? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. 所谓的善行是上帝预先所预备的。 Kalau kita perhatikan dalam bahasa aslinya dipersiapkan, 如果我们从原文来看“预备”这个字， ini artinya sebelum dunia dijadikan. 就是在创世之前， Yang dipersiapkan jauh-jauh hari 是上帝老早已经预备好了 sebelum 的， kita lahir ke dalam 就是 dunia. 我们出生之前， Allah sudah merancangkan pekerjaan baik untuk setiap kita pribadi lepas pribadi untuk melakukannya. 上帝已经为我们每个人预备善事，叫我们去做。 Pekerjaan baik itu bukan ide manusia, 这些善功不是人的这个思想意见， tetapi ini adalah ide daripada Allah. 这是来自上帝的这个思想， Ya, bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. 是他要给我们每一个人 Jadi 的。 Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄 kalau 姐妹， kita tahu aku sudah diselamatkan, 如果我们知道自己已经得救了， Anda harus bergumul di hadapan 你要 Tuhan. 在主面前挣扎。 Saya sudah 我 diselamatkan. 已经得救了， Pekerjaan baik apakah yang harus saya lakukan? 我应该做哪些好事吗？ Itu menunjukkan bahwa engkau sungguh-sungguh dan benar-benar diselamatkan. 那表示你已经真正得救了。 Jangan berpikir aku sudah diselamatkan. 不要以为我已经得救了， Anda goyang-goyang kaki kipas-kipas menunggu masuk surga. 你就可以坐着等着进天堂。 Tetapi firman Tuhan memberitahu kepada kita sangat jelas sekali. 神的话很清楚告诉我， Engkau orang berdosa. 你是一个罪人， Engkau sudah mati secara rohani. 从灵性上你已 Engkau 经死了， diselamatkan oleh kasih Allah 因着神的爱你得救了， untuk melakukan pekerjaan baik 好让你可以去行善， yang Tuhan sudah sediakan 就是主所预备的， sebelum dunia dijadikan. 就在创世之前已 Sebelum 经预 engkau 备好 ada 了， dalam dunia ini. 就是在你出生在世界 Oleh 之前。 sebab itulah pekerjaan baik ini harus kita gumulkan di hadapan Tuhan. 所以我们就要在上帝面前挣扎，我应该做什么善事。 Ketika kita sudah mengetahuinya, 当我们知道了， selanjutnya kita harus hidup di dalamnya. 我们就要活在里面。 Artinya bukan kita hanya mengisi pikiran saja. 我们不只是单单这个填充知识 Apa artinya hidup di dalamnya? 啊，活
活在里面什么意思呢？ Pekerjaan baik itu harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. 那些善行要成为我们生活方式。 Apa yang maksud dengan hidup itu? 什么是生活呢？ Itu sama seperti kita bernafas. 就好像我们在呼吸 Menjadi bagian kita yang tanpa kita sadari kita juga melakukannya. 就是我们不知不觉每天都在做的事。 Oleh sebab itu kitab Ibrani memberitahu kepada kita, 所以希伯来书告诉我们， janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. 不可忘记行善，去帮助 Sebab 人， korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. 因为这样的祭是神所喜悦的。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi 亲 Tuhan, 爱的弟兄姐妹， menghidupi kehidupan melakukan pekerjaan baik. 活出行善的生活， Ini adalah persembahan hidup. 这是我们生命的一种献上， Ini adalah ibadah yang sejati. 这才是真正的敬拜。 Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti 所以你们要明白， apa yang dimaksud dengan ibadah. 什么是敬拜。 Ibadah sesungguhnya bukan hanya di dalam gereja duduk, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan. Bukan. 真正的敬拜不只是来到教会唱诗赞美敬拜，然后给奉献。 Alkitab memberitahu pada kita sangat jelas sekali. 圣经清楚的告诉我们， Ketika kita menghidupi kehidupan kita melakukan pekerjaan baik yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, 当我们活出行善的生命的时候， itu sama artinya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. 那等于我们把生命献给上帝。 Kitab Ibrani mengatakan itu adalah korban-korban persembahan kepada Tuhan. 希伯来书告诉我们，这是上帝所喜悦的祭。 Paulus mengatakan itu adalah persembahan yang hidup. 保罗告诉我们，这就是这个火祭。 Pada suatu hari, 有一天， sapi dan babi ngobrol. 牛和猪在谈话， Babi mengeluh. 猪就这样埋怨说， Jadi babi begitu susah. 当猪很难， Lang boyen tahu kong sakat tu. Orang kalau jelek seperti babi. 人不好看，他们说好像猪； Orang malas seperti babi. 懒惰好像猪， Pokoknya yang jelek-jelek semuanya babi. 一切不好的都归于猪 Enggak seperti kamu ya sapi. 不好像你牛 Enggak pernah ada yang jelek-jelek seperti sapi. 没有人说你很难看，好像牛 Tetapi banyak kan yang jelek-jelek semuanya babi. 一切不好的都归在我身上。 Dia protes sama sapi. 他这样反抗， Kenapa manusia Kami. itu tidak adil? 他说为什么人这么不公义呢？ Lalu sapi mengatakan, 牛就这样回答说， mungkin menurut saya, 可能按照我的看法， sewaktu saya hidup, 当我活着的时候， saya menguras tenaga saya untuk manusia. 我用尽我的力量来服务人。 Sewaktu saya masih hidup, 我活着的时候， susu saya memberkati manusia. 我的奶也祝福了人类。 Dengan kata lain, hidup saya itu saya persembahkan untuk manusia. 换句话说，我的生命献给了人 Sehingga 类， manusia menghargai usaha saya. 所以人类很珍惜我的付出 Tapi beda dengan kamu babi. 跟你猪是不一样的 Kamu berarti bagi manusia waktu kamu mati. 你死的时候才对人有意义 Kakimu jadi tukar. 你的脚成为猪脚 Dagingmu jadi BPK. 你的肉成为烤肉 Artinya kamu ini berarti bagi manusia pada saat kamu mati. 你只有在你死的时候对人才有意义。 Bapak Ibu Saudara. 亲爱的弟兄 Ini 姐妹， ilustrasi. 这是一种这个故事。 Kamu mau jadi babi atau jadi sapi? 你要成为牛还是猪呢？ Kalau kita mau jadi sapi, maka kita harus hidup kita ini persembahkan untuk Tuhan. 如果我们要好像牛的话呢，我们就要把生命献给上帝。 Jangan tunggu kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi baru untuk Tuhan. 不要等到我们什么都做不了了，才要献给上帝。 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Hidup kita 我们的生命 harus menjadi gaya hidup
要成为一种生活方 Sama 式， seperti nafas. 就好像呼吸一 Untuk 样， mendahulukan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. 就是要以上帝为首，荣耀上帝。 Ada sebuah kisah nyata. 有一个真实的故事， Seorang pelari asal Skotlandia dan ini adalah pelari internasional. Dia mengikuti Olimpiade Paris. 有一个来自苏格兰的短跑选手，他要参加这个夏季的奥运会， Dia bernama Eric Liddell. 他的名字是 Eric Liddell， Ini adalah kisah nyata. 这是真实的故事。 Bapak Ibu Saudara yang dikasih 亲爱的 Tuhan. 弟兄姐妹， Dia menolak bertanding di nomor favorit dia pada saat perlombaan lari Olimpiade pada hari Minggu. 他拒绝参加自己最擅长的项目，因为比赛安排在主日举行。 Ketika orang-orang mengetahui apa yang dia putuskan, 当别人知道他的决定的时候， orang menganggap keputusannya sangat bodoh. 很多人都说他的决定很愚笨， Karena kemungkinan kalau dia ikut lomba, dia dapat medali emas. 因为如果他参加比赛，他会得到金牌， Tetapi dia rela kehilangan medali emas itu 但是他宁愿失去金牌， demi menghormati Tuhan, Si- untuk beribadah kepada Tuhan. 是为了尊敬上帝，敬拜上 Tetapi 帝。 hal yang indah adalah 但是美妙的是什么呢？ Tuhan tidak pernah berhutang kepada orang-orang yang mengutamakan dia. 上帝从来都不会亏负那些把他放在首位的人。 Eric Liddell akhirnya mengikuti perlombaan nomor lain yang bukan favorit dia. Eric Liddell 呢，他随后参加了一个并非自己专长的项目， Yang bukan keahlian dia. 不是他的擅长， Tetapi justru di sanalah dia mendapat medali emas. 他正是在那里赢得了金杯。 Dan bukan hanya itu, 不只是这样， dia memecahkan rekor dunia. 他打破了世界纪 Bapak 录。 Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， sesudah pertandingan itu berlalu, 这个比赛过后， dia meninggalkan ketenaran olahraga dia. 他放弃了这个运动的声望， Dia pergi ke Tiongkok 他去到中国， menjadi seorang misionaris. 成为一位宣教士。 Dia memilih hidup bagi Kristus 他选择为基督而活， sampai akhir kehidupannya. 一直到他生命的尽头。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， orang yang sungguh mengerti kasih karunia 一个真正明白恩典的人， tidak akan sulit taat kepada firman Tuhan. 他就不会难以顺服上帝的 Ketika 话。 seseorang sadar bahwa dia sudah ditebus dengan harga yang mahal, 当一个人明白自己是以昂贵的代价 dia, 救赎的， dia rela menyerahkan yang terbaik yang ada dalam dirinya untuk Tuhan. 他就会愿意把生命中最重要的献给上帝。 Ketika dunia berkata, sayangilah dirimu. 当世界说要爱你自己， Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dan mengalami kasih Tuhan berkata, hidupku milik Tuhan. 一个经历上帝的爱，并且爱上帝的人，他会说：“我的生命属于上 Saudara-saudari 帝。 kasih Tuhan, ini adalah kesaksian yang nyata. ”这是一个真实的见证， Ini adalah keputusan yang menggoncang dunia. 这是一个震动世界的决定。 Kesaksian dia dipergunakan oleh hamba-hamba Tuhan berkhotbah di mana-mana di seluruh dunia. 在世界各地，主的仆人都使用他的见证来讲道。 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹，也是你们所爱上帝的弟兄 Sebelum 姐 kita 妹。 mengakhiri di dalam khotbah pada sore hari ini, 今天我们结束之前， kenalilah pekerjaan baik yang Allah persiapkan bagimu. 你们要认清上帝为你们预备的善功。 Engkau tidak bisa bertanya kepada kami hamba Tuhan, apa pekerjaan baik yang Tuhan sediakan bagimu. 你们不能够问我们牧师传道人，上帝为你预备什么善功？ Engkau harus bergumul berdoa kepada Tuhan. 你要在主面前祷告挣扎， Engkau harus berani belajar melangkah. 你要敢于学习跨步。 Ketika gereja mempercayakan pelayanan bagimu, 当教会信任你某些侍奉， lakukanlah itu terlebih dahulu. 你要好好的去做。 Ketika Anda melakukannya, 当你做了， orang banyak merasa diberkati. 众人觉得
得到祝福， hatimu penuh damai sejahtera. 你的心里也充满着平安， Kamu punya semangat melakukannya. 你有热情继续做。 Bukan tidak mungkin itulah pekerjaan baik yang Tuhan sediakan bagimu untuk terus dilakukan dan 这 dikembangkan. 很可能就是上帝要你做的善功。 Pekerjaan baik juga bisa hadir di tengah-tengah keluargamu. 这个善功也可能在你的家庭环境里面， Engkau bisa menjadi seorang suami yang baik dan setia. 你能够成为一个好的丈夫，忠心的丈 Engkau 夫， bisa menjadi seorang istri yang baik dan 你 setia. 能够成为一个又好又忠 Engkau 心 juga bisa 的 menjadi 妻 anak 子， yang baik dan taat kepada orang 你也可以 tuamu. 成为一个好孩子，孝顺父母的孩 Dan 子， engkau juga menjadi pribadi yang bisa mengampuni anggota keluarga. 你也能够成为一个能够饶恕家人的一个人。 Oleh sebab itu, luangkan waktu berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. 所以你们要好好花时间在主面前祷 Untuk 告， mengerti apa pekerjaan baik yang Tuhan berikan bagi saya untuk saya lakukan ketika saya sudah diselamatkan. 要明白神为你预备什么善功，好让你去行。 Ketika Anda sudah menyadarinya, 当你已经明白， belajarlah untuk melangkah. 你要学习起步， Dan teruslah belajar melangkah. 要继续的 Jangan 跨 lagi 步， menunda-nunda. 不要迟延。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 弟兄姐妹， Bapa di surga tidak menilai besar kecilnya apa yang kita lakukan. 我们的天父不会从我们做的事情大小来评 Tetapi 估我 yang 们。 Tuhan lihat adalah ketulusan hati kita untuk melakukannya. 上帝所看的是我们的诚心去做。 Dan ingat yang ketiga, 第三， jadikanlah pekerjaan baik ini menjadi gaya hidupmu sehari-hari. 我们要使这些善功成为我们生活的方式。 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐 Tuhan 妹， kita Yesus Kristus tidak menebus saudara supaya hanya duduk di bangku gereja. 主耶稣并不希望我们单单坐在教会的椅子上， Dia menebus saudara dan saya supaya kita bisa menjadi alat kemuliaannya. 他救赎我们，并希望我们能够成为荣耀他的器皿。 Efesus 2 ayat 1 sampai 10 memberitahu pada kita. 以弗所书第2章1到10节告诉我们， Ayat 1 sampai 3 memberitahu pada kita ada tragedi rohani manusia yang tanpa manusia sadari. 第1到第3节告诉我们人所不明白的这个悲剧。 Ayat 4 sampai 7 memberitahu pada kita anugerah Tuhan yang besar dinyatakan kepada kita. 第4到第7节告诉我们上帝如何给我们浩大的恩典， Dan menyelamatkan kita. 拯救了我们。 Dan ayat 8 sampai 10 memberitahu kepada kita untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita ada pekerjaan baik yang harus kita kerjakan. 第8到第10节告诉我们，蒙恩得救之后，我们要去做那些神所预备 Bapak 的 Ibu 善功。 Saudara coba perhatikan gambar ini. 请大家看这个图片 Saya melihat gambar ini memang dibuat dengan AI tapi menurut saya sangat bagus sekali. 啊，这是 AI 做的，但非常好。 Ketika kita mempersiapkan naskah khotbah dengan baik, dia bisa menyusun dengan gambar yang begitu luar biasa. 啊，当我们把奖章做好呢，AI 也可以帮我们整理这样的图片。 Di dalam ayat 1 dan ketiga memberitahu kita ada tragedi kehidupan manusia di dalam dosa. 第1到第3节告诉我们，人类因罪所产生的 Ada 悲 ayat 剧。 keempat, ketujuh memberitahu kepada kita ada anugerah yang Tuhan berikan bagi kita menyelamatkan kita. 第4到第7节告诉我们，上帝的恩典如何救赎了我们。 Ayat ke-8, 10 memberitahu kepada kita tujuan engkau dan saya diselamatkan. 第8到第10节告诉我们，我们得救的目的是什么？ Oleh sebab itu, 所以呢， mari Bapak Ibu Saudara next. 让我们 Next. Ayo kita sama-sama baca. 我们一起来读。 Yang pertama, kita bukan bekerja supaya diselamatkan. Kita bekerja karena sudah diselamatkan. Kita bukan melayani supaya dikasihi. Kita melayani karena sudah dikasihi. Kita bukan berbuat baik untuk masuk surga. Kita berbuat baik karena surga sudah dibukakan bagi kita. Inilah inti firman Tuhan pada sore hari ini. 这就是我们今天神话语的重点。 Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini memberkati Bapak Ibu Saudara 但 sekalian. 愿今天主的话祝福每一位， Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福。 Ya, kita berdoa. 我们祷告。
亲爱的天父，我们再一次的感谢赞美你，感谢你何等的爱我们，在我们不明白的时候，还活在罪恶当中的时候，你就已经为我们预备了救恩。你不但拯救我们，给我们新的生命，让我们成为新造的人，你还为我们预备善功，好让我们可以明白应该做哪些善事。主啊，感谢你，我们需要你不断的光照，使我们能够明白你的真理，明白你的心意，在我们每天的生活里面，把你所预备的善功履行出来。主啊，感谢你，赞美你，垂听我们的祷告，奉主耶稣基督名，阿门。